Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kitab baru ni kita di muka surat 22 109. Wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahidin zi jinnah dara khuludin lis sa'id wasyaqi wa 'adzabun muna'amun mahma baqi. Yanalu imanuna bihaudi khairi rusli hatmun kama qad ja'ana fi naqli. Yanalu syurban minhu aqwamun wafaw bi'ahdihim wa qul yuzadu man taghaw. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah, syukur kita nikmat hidup yang masih Allah Taala beri, syukur kita hidup dalam Islam, syukur kita boleh main masjid, main surau, boleh berada dalam majlis ilmu, dengar majlis-majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, yang dengan itu dapat kita membenarkan dan mengiyakan ajaran Nabi SAW. Syukur kita Allah Ta'ala jadikan Islam bukan saja baka dan keturunan, tapi dijadikan boleh hadir ke majlis ilmu begitu, dan pula boleh mengakui, mengiktiraf semua ajaran baginda Nabi SAW, dan kita pula dijadikan nak berusaha, nak bersemangat, nak terus memantap, mengemaskan dan menambah apa-apa yang kurang daripada apa yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Syukur banyak-banyak juga dalam masa yang sama dijadikan hati sanubari kita begitu lembut dan mudah untuk ikut perintah dia dan tinggalkan larangannya. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa diberi, keupayaan dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah di masjid ini, dan insya-Allah kita manfaatkan masa yang ada teruskan bacaan kitab daripada kitab Matan Johorah Tauhid insya-Allah. Kita dalam masjid ni main iktikaf sama-sama. Kalau tak niat lagi saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wan naru haqqun ujidat kal jannah fala tamil li jahidin zi jinnah. Asal terjemah, dan neraka itu sebenarnya telah diadakan dia seperti adanya syurga, maka janganlah engkau dengar kata orang yang ingkarkan dia, iaitulah orang yang gila. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni insya-Allah setelah kita bicarakan dulu tentang beberapa perkara yang istilahnya sam'iyat ataupun ghaibiyat, benda-benda yang didengari, benda-benda ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Antaranya kita bicara tentang arash, tentang kursi, tentang qalam, tentang penulis di Lauh Mahfuz, begitu juga Lauh Mahfuz itu sendiri, yang itu ialah antara perkara ghaibiyat, perkara ghaib yang antara menceritanya ialah Nabi kita Muhammad SAW, dan ada sebahagian daripadanya yang disebut dalam Quran. Baik, jadi yang kita nak sambung ni masih dalam bab-bab sam'iyat itu, maksudnya perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Yang ni adalah mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perhati elok, jangan kita tersimpan dan tersasar daripada apa yang dia sebut ni, kerana kaedah yang telah disebut ulama, siapa-siapa yang menyalahi, menyanggahi daripada kaedah-kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, terkeluar pada Ahlussunnah wal Jamaah, umum istilahnya sesat lah. Bila sesat ni tuan-tuan, ada sesat tu sesat maksiat je, ada sesat tu sesat ni sesat kufur. Kufur ni maksudnya keluar daripada ajaran Islam, keluar pada ajaran Nabi, keluar daripada apa yang sepatutnya diiktikad pada Allah, pada Rasul, pada malaikat, pada kitab, pada qadar, begitu juga tentang hari kiamat. Siapa-siapa tersilap walaupun sikit, kalau bab akidah tuan-tuan tak ada excuse. Pasal wajib atas kita setiap orang Islam, kita kena cari pengetahuan. Pasal kita kalau tak ada guru pun wajib pergi dicari, kalau tak tahu kena tanya. Dah faham tak ada ilmu pengetahuan, wajib cari kan.
Macam mana tuntutan mencari nafkah hidup, makan minum, kau tak makan mati, tak ada ilmu mati lagi besar, kerana matinya mati hati. Bahkan akibat yang lebih besar dan bencana yang lebih celaka daripada itu adalah mati dalam su'ul khatimah, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Tak makan nasi, lapar je, tu pun silap dapat brim, dapat bantuan, makan lagi tu kan, buah bahasa gitu. Tapi kalau akhirat esok mati tak ada iman, tak ada siapa boleh bantu kan. Tak ada siapa boleh bantu. Tambah pula kalau mati tak ada iman, pasal memang tak beriman kerana bukan daripada keturunan Islam. Tambah pula tak pernah ada seruan Islam sampai, macam orang asli dalam hutan yang tak pernah sampai seruan Islam tu. Katalah mudah contoh gitu, hak tu mati walaupun kafir, walaupun sembah berhala, selepas pada api neraka, pasal dia dipanggil ahlul fatrah, orang ahli fatrah, ahli fitrah, yang mereka ni tak sampai seruan Islam. Hak tu walaupun mati kafir, walaupun sembah berhala, selamat pada api neraka. Kita ni pasal kita memang daripada Islam, kita dah dapat Islam, mak bapak kita Islam, walaupun kadang Islam baka dan keturunan saja, tapi hukumnya Islam. Bila Islam, wajib atas kita, ditaklif atas kita semua tuntutan Islam, antaranya tuntutan ilmu, antaranya yang kita nak belajar ni. Okey, ambil perhatian sikit. Nah, apa yang saya nak sebut, tujuan saya nak sebut tentang baka Islam, keturunan dan sebagainya itu ialah pasal kita kadang-kadang umumnya, khususnya masyarakat kita Malaysia, bahkan satu dunia, sama je prinsip dia tuan-tuan. Apa dia? Kalau Islam baka dan keturunan ni selalunya, kalau bahasa Penang sikit, tawar habio. Tawar habio ni apa? Cerai. Tu bahasa Penang betul lah tuan. Cerai ni maksudnya macam mana? Nama je Islam, tapi apa pun tak kerti dengan Islam. Bagus hak mu'alab lagi kadang. Tapi saya tak katalah tuan-tuan, yang saya cerita orang Afrika sana, orang Melayu ni semua bagus-bagus kan. Kok ada orang Afrika tu mari Malaysia ni, tambah pula duduk Sungai Petani, duduk masjid ni pula tu. Tak perasan kalau tak apalah tu, biarlah. Okay. Baik. Jadi yang kita nak bicara ni tentang apa? Setelah kita bicarakan tentang aras, kursi, kolam dan sebagainya tu, kata dia, dan neraka itu sebenarnya, neraka wan naru haqqun. Apa maksud sebenarnya? Maksudnya neraka ni kita wajib i'tiqad, neraka adalah benar. Kalau kita biasa dengar talqin mayat baca dekat kubur tu, maklumat ni jelas lah. Maksudnya neraka benar ke? Ya. Syurga benar ke? Ya. Hisab benar, dah lepas dah belajar tu. Hisab adalah benar, mizan adalah benar, timbangan amalan adalah benar, sirat adalah benar, neraka adalah benar, hisab adalah benar, alam kubur adalah benar. Semua tu adalah benar belaka. Baik. Kalau kita memang dah i'tiqad benar, bagus. Ada beberapa perkara lagi yang dia sebut. Jadi wan naru haqqun, dia memang sebenar. Maksudnya neraka ni bukan hayalan, bukan sebagai ancaman bodoh-bodoh je supaya kita takut. Lepas tu sebenarnya tak ada apa-apa, tipu je. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pernah disebah di khabar, dia beri maklumat kepada Rasulnya yang diberikan kita untuk baca, yang jadikan pedoman, yang istilahnya dipanggil Quran, yang isi Quran sia-sia macam tu, pasal suruh beriman, tapi sebenarnya neraka ni tak ada, tu acah aja. Subhanallah. Allah Ta'ala tak pernah jadikan segala apa yang dibuat sia-sia. Bahkan yang kata segala, tak ada satu pun yang Allah Ta'ala buat sia-sia. Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, katanya tidaklah kami ciptakan langit, bumi dan apa antara keduanya dalam keadaan main-main, suka-suka, dengan tak ada apa maksud dan hikmat ataupun rahsia di sebaliknya. Mustahil penciptaan yang sejahil begitu. Bahkan setiap penciptaan dia ada arti maksud yang tersurat dan tersirat. Baik, jadi antara yang kita nak tengok tu adalah neraka. Jadi neraka memang benar, dia lah betul, memang realiti ada. Satu, dia telah ada, dia sebenar, pula tu telah diadakan, dia ujidat. Istilah telah diadakan maksudnya kita wajib i'tiqad neraka Allah Ta'ala dah cipta dan dah buat, dah ada dah lah ni. Jadi neraka bukan hanya dibuat setelah berlaku kiamat, tiup sangkakala barulah dibuat neraka. Tidak. Neraka sekarang dah ada dan telah diada. Dan telah diada tu kalau sebut dengan zaman sikit, dia telah diadakan sebelum daripada penciptaan Adam lagi.
Pasal Adam ni kalau ikut nisbah kejadian dengan arash, kursi dan sebagainya, begitu juga dengan neraka dan syurga yang kita nak bicara ni, kejadian Nabi Adam AS ni kemudian selepas itu. Jadi kalau gitu neraka dah ada belum? Ada. Dari segi benar, okey, cantik dah. Wajib i'tiqad dia punya bahasa telah diadakan, maksudnya Allah Ta'ala dah buat. Seperti mana adanya syurga, hukum beriman ke neraka tu macam tu, ke syurga pun sama. Maksudnya wajib i'tiqad syurga adalah benar, dan syurga memang dah Allah Ta'ala buat. Bahasa lain, memang Allah Ta'ala buat dah, memang telah dibuat. Bahkan syurga, sekali lagi sebut dengan Nabi Adam, dah ada syurga sebelum daripada Adam dicipta. Wajib i'tiqad gitu. Baik, jadi itu adalah kaedah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian tengok belakang tu, dia kata, maka janganlah engkau dengar kata orang yang ingkarkan, dia ingkarkan syurga neraka itu satu, ataupun dia tu ingkarkan, dia maksudnya ingkarkan kewujudan syurga neraka itu satu, itu dua, ataupun ingkarkan dia tu, ingkar mana? Ingkarkan tentang telah diadakan itu. Siapa-siapa yang ingkar, sama ada ingkarkan syurga neraka dari segi kewujudannya, ingkarkan syurga neraka dari segi benarnya dia, realiti. Siapa yang ingkarkan syurga neraka ni dari sudut dia menafikan kewujudannya sekarang, dia hanya mengiktikadkan adanya syurga neraka akan datang, dengan makna syurga neraka ni ada tapi belum buat lagi. Siapa-siapa yang i'tiqad macam tu, kata dia, janganlah kau dengar kata orang yang ingkar yang macam ni. Jadi siapa tak beriman syurga neraka, terus memang ayat tak ada lain, kafir. Begitu juga siapa yang ingkar tentang benarnya syurga neraka, dia bukan hayalan, dia ada realiti yang insya-Allah kita adalah sebahagian daripada penghuninya. Amin. Itu adalah benar, wajib i'tiqad tu. Jangan ingkar tu. Begitu juga jangan ingkar bahawasanya syurga neraka Allah Ta'ala dah buat dah. Cuma syurga neraka ni taklah istilahnya azali lagi. Taklah, syurga bukan azali, neraka bukan azali. Macam mana kita dah belajar arash, kursi, qalam, lauh mahfuz, juru tulis yang tulis di lauh mahfuz, semua ni yang ni bukan azali. Yang azali, yang qadim, yang dalam Quran gunakan istilah huwal awal. Awal dengan mana laisa qablahu syai', tak ada sesiapa sebelum dia sesuatu. Itu hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja. Istilah dalam yang mutahid disebut Allah yang saja yang qidam, yang la awwala li wujudihi, yang tiada awal bagi wujudnya. Bahkan awal tu dengan mana dia memang sedia ada, tentu ada. Macam mana kita belajar dah dalam bab qidam dulu. Siapa-siapa yang i'tiqad bahawasanya neraka syurga ni, kalau dia pun qidam juga, yang ni pun salah juga. Pasal syurga neraka dia bukan qidam, bukan qadim. Masuk qidam qadim apa? Macam mana Allah Ta'ala sedia, syurga neraka pun sedia juga. Itu tak betul. Kenapa tak betul? Kerana syurga neraka bukan qadim. Syurga neraka istilahnya hadis. Apa maksud hadis? Sebelum dibuat syurga neraka tak ada. Lepas tu Allah buat, dan wajib i'tiqad dia telah dibuat. Sekarang ni neraka dah ada, syurga pun dah ada. Yang tu wajib i'tiqad. Itu wajib i'tiqad. Jadi jangan dengar ada orang ingkar yang sampai dia menafikan tentang antara yang terdekat sebut ialah tentang wujudnya syurga neraka itu, dan juga wujudnya neraka itu, dan sekarang ni dah ada dah syurga neraka, maksudnya telah dibuat, Allah Ta'ala dah jadikan, bukan akan dijadikan. Kalau penghuni syurga, ya, dia akan ada penghuni syurga yang akan masuk. Tapi kalau syurga itu sendiri, neraka itu sendiri, wajib i'tiqad dia bukan akan diadakan, bahkan wajib i'tiqad dia telah diadakan. Bukti mudah tentang apa kita sebut, kata neraka ni dan syurga telah diadakan. Boleh tolong cari tak? Nabi Adam daripada syurga. Mana boleh Nabi Adam datang daripada syurga, melainkan syurga memang ada lah. Boleh? Selesai lah, mudah lah. Lagi?
Isra Mi'raj. Nampak apa? Nampak ada neraka kan? Dan ada bayangan ahli neraka macam mana. Jadi yang ahli itu bayangan, tapi neraka tu betul. Jadi tu hujah dengan mudahlah kata neraka memang dah ada lah, memang dah buat. Bahkan kalau kita belajar bab hadis, ada hadis sebut ni matahari yang kita duk pakai ni dan api-api yang ada kat dunia ni, dia lah satu juzuk daripada 70 juzuk neraka. Jadi maksudnya neraka dah ada belum? Ada dah lah. Okey, siap. Mudah je tu. Kalau tengok dengan Quran sendiri, mana dalil kata syurga dah ada? Antara Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, kalau kita baca, bila sebut syurga nanti, antaranya Allah Ta'ala sebut syurga ni uiddat lil muttaqin. Neraka apa? Uiddat lil, tak biasa baca Quran macam mana. Neraka macam mana? Uiddat lil kafirin. Terjemah macam mana? Neraka ni uiddat, telah disediakan bagi orang kafir. Neraka. Apa makna uiddat? Kalau kita belajar bahasa Arab, uiddat fi'il madhi. Fi'il madhi, uiddat, uidu, uiddat. Bila fi'il madhi, bahasa Inggerisnya past tense. Apa maksud past tense? Tense yang dah lalu. Bila sebut uiddat, telah disediakan, maksudnya apa? Ai khuliqat, telah dicipta, telah dijadikan, maksudnya buat dah lah, bukan akan dibuat, bukan future tense. Kalau disebut tense lah kan, bukan Allah Ta'ala will make it to the future, bahkan he make it already. Already tu siapa yang be ready tu? Allah lah. He make it ready, he make it already, maksudnya he make it ready. Mufilah bahasa orang putih bodoh-bodoh saya tu kan. Saya lah bodoh orang putih, tuan-tuan pandai kalau bagus lah, faham elok. Saya nak cerita tu ke Arab sikit, kok tuan-tuan tak support Arab tu, saya sebut orang putih tu. Pasal ada bandingan uiddat dengan past tense. Nampak tu? Telah disediakan. Begitu juga kalau syurga disebut uiddat lil muttaqin, uiddat lil mu'minin. Apa seumpama lafaz itu, pergi tengok syurga disediakan. Jadi uiddat tu kalau kita belajar sekali lagi, dia juga dengan lafaz fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan mana yang madha wan qadha, maksudnya telah disedia, maksudnya memang ada dah. Syurga memang dah ada, neraka memang dah ada. Siap. Kalau tengok dalil, macam-macam dalil lah untuk menunjukkan memang syurga tu benar dan memang dia telah ada. Siap. Jadi apa yang sebut tadi, sambung baca kita, kata dia, jangan kau ikut ada kalau ada orang ingkar. Kalau ada orang ingkar ni macam mana? Iaitu orang gila. Tengok dia suruh. Bukan saya kata gila. Yang saya selalu keluar bodoh, saya tak kata gila. Gila. Kenapa dia kata gila? Gila ni apa kan? Orang tertutup akal. Gila ni apa? Bahasa kita orang merin. Merin. Gila ni apa? Gila ni cara berfikir tak sihat. Betul? Ada munasabah Nabi Adam datang dari syurga, tapi syurga tak ada lagi. Okey tak? Apa punya orang tu? Gila. Siapa? Merin kepala otak. Ada ke Quran sebut uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin? Quran, neraka, syurga disediakan, datang dengan fi'il madhi. Kalau sebut dengan bahasa Inggeris dia past tense. Dia past tense tapi masih belum lagi ada benda tu. Okey tak? Ada buat kelakar itu, jangan buat bodoh. Kalau ada orang kata itu macam mana? Bodoh. Dia sebut apa? Gila. Bodoh tu jahil. Ni lagi teruk pada bodoh. Maksud apa? Gila tu kan. Elok pergi Tanjung je. Itu masalah cara berfikir. Kalau kau tengok konteks akidah macam mana? Kafir. Pasal apa kafir? Quran kata syurga neraka dah ada, ni nafi. Kafir. Kaedah akidah ni, apa-apa akidah yang memang sabit dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah telah disemak semua Quran hadis. Apatah lagi istilahnya telah diijma'. Apatah lagi ijma' tu berlaku di kalangan sahabat, ijma' berlaku di kalangan tabi'in, tabi'in, bahkan ijma' berlaku di kalangan awam dan alimin. Orang alim, orang awam pun faham memang syurga ke ada dah. Habis dia engkau kafir tanpa khilaf. Tanpa khilaf ulama. Satu jangan silap lah pernyataan itu. Siap.
Berakidah nak jaga sangat situlah. Lagi dara khuludin lis-sa'idi wasyaqi mu'azzabun muna'amun mahma baqi. Lagi kata dia syurga neraka itu tempat yang kekal. Okey, satu lagi ciri yang kena i'tikad ke syurga neraka. Apa dia? Wajib i'tikad syurga kekal, neraka kekal. Apa maksud kekal? Tak ada kesudahan, no ending. Betul ke memang syurga neraka no ending? Dalil Quran sikit. Saja tanya Quran hari ni. Test power lah. Takkan tak bisa dengar lah ayat-ayat tentang Quran. Quran kata tentang kekal ni tak mana? Macam mana? Macam ni? Tak ada apa-apa sikit pun yang Quran cerita neraka, syurga neraka kekal-kekal ni. Takkan tak ada kot. Khalidina fiha abada. Dia lah tu. Ada sebut fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ada jumpa itu? Juzuk 30 Tuan-tuan tak kerti baca itu, makadam pun tak lulus kalau itu. Leceh saja saya usik-usik itu kan. Pasal kita kadang-kadang berdalil yang Quran ni bukan gaduh cari ayat pelik-pelik tu kan. Ayat yang kita duk baca je. Itu neraka, syurga pun juga dalam surah Bayyinah tu ada belaka kan. Innal ladzina amanu wa amilus solihat, falahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Tu kan? Tak tahu. Tak jelas saya tanya tak tahu tu kan. Saya tahu tuan-tuan tahu saja ayat-ayat mencabar ni. Jadi clear lah kalau akidah itu. Jadi maksudnya dalam Quran ada, jadi Quran mengata khalidina fiha abada, neraka pun khalidina fiha abada. Apa maksudnya? Wajib i'tiqad syurga neraka kekal. Tak binasa. Cuma sikit kalau kita comparekan dengan Allah Ta'ala kekal lah. Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala tak binasa. Walaupun dia namakan diri dia huwal awwal wal akhir, dia akhir. Akhir itu bukan maksudnya dia hujung sekali mati, bukan. Pasal bercanggah dengan ayat Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal lah Allah Ta'ala yang dzul jalal, mempunyai kemuliaan, kebesaran, keagungan. Kekal dia. Mana mustahil, mana mungkin dia binasa? Siapa binasakan dia? Siapa boleh binasakan dia? Kalau binasakan dia pun mestilah yang mengadakan dia boleh binasakan dia. Dia bukan kena ada, dia memang ada, dia sedia ada. Dia bukan daripada tak ada kepada ada. Siapa nak hancurkan dia? Awak merepek-merepek bodoh gitu. Bodoh satu, gila satu lagi, apa? Kapir satu lagi, tambah. Okey, itu kau orang salah. Jangan nak i'tiqad silap. Allah memang kekal. Cuma syurga neraka pun kekal tak sama dengan orang salah. Dengan syurga neraka itu tak sama. Pasal apa tak sama? Pasal syurga kekal dia, pasal Allah yang nak bagi kekal. Istilah kalau dalam bab tauhid, dalam istilah-istilah hukum akal dia panggil hak tu kekal yang aridi, kekal yang mendatang. Allah yang kendaki kekal. Kalau pandang pada sudut kuasa Allah Ta'ala, soal mudah dia. Boleh tak dia nak hancurkan syurga neraka? Boleh tak? Boleh, tak ada masalah kat dia. Macam mana dia boleh buat, dia boleh hancurkan. Tak ada susah pada dia sikit pun. Tapi soal balik, adakah agak-agak dia akan hancurkan neraka ataupun tidak? Begitu juga syurga, adakah dia akan hancurkan ataupun tidak? Jawab. Tidak. Tidak tu tidak harus. Harus tidak ke? Mustahil tidak ke? Wajib tidak? Faham soalan tu? Wajib tidak akan membinasakan syurga neraka. Pasal apa wajib tidak? Dia janji. Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Dia tak menjalahi janji punya. Dia tak akan engkarkan janji dia. Apa dia sebut peraturan syarat syurga neraka, khusus kita bicara situ. Begitu juga peraturan syarat mati dalam iman ke, dalam kufur ke, buat maksiat ke, buat dosa ke, tentang syafaat tak syafaat akhirat esok, alam kubur yang telah kita belajar, apa sirat, mizan. Setiap janji dia macam mana? Setiap janji dia akan kotakan. Setiap kata dia akan kotakan. Janji dan puji pelik lagi lah, katalah. Setiap kata dia akan kotakan. Dia tak pernah mungkiri janji. Itu sifat dia. Jadi bila dia maklumkan ke kita syurga neraka kekal ke? Ya, kekal lah.
Jadi wajib i'tiqad syurga neraka kekal. Siap. Itu kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, di atas kaedah itu, siapa kata syurga neraka hancur, ada sudah, ada binasa, kafir. Sebab apa? Menyalahi kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma' ulama. Salah semua tu. Jadi jangan sekali-kali dia kata neraka ni hancur juga. Pasal apa tuan-tuan? Selalunya ayat-ayat ni antaranya keluar daripada mulut orang yang ada pahaman murjiah. Apa pula murjiah ni ya? Dia golongan ahli maksiat, kadang-kadang kafir pun, kadang murtad pun. Lepas tu dia takut tak masuk neraka? Sebenarnya dia takut. Tapi untuk dia bagi tak takut macam mana? Kata dia apa? Susah kata dia. Nah, kita kalau kata jahat-jahat pun masuk neraka, esok orang Ta'ala hancurkan neraka, kita pun tak ada, dah tak kena seksa dah. Susah apa? Ada orang kepala otak pengot macam ni. Jadi dia nak lepas diri dia rosakkan akidah dia sampai dia kata syurga neraka ni nanti kekal, akan binasa, mustahil kekal. Orang Ta'ala boleh binasakan lagi pun buat apalah, nak simpan orang salah banyak-banyak. Lagi dia buat kaedah hukum akal dia. Kalau simpan penjara banyak nak sara susah ha? Nak jaga pun susah. Buat penuh sarang je maksiat. Nak penjara pun kalau orang jahat banyak-banyak susah nak bela. Buat apa? Bunuh je. Penjara tu pun dihapuskan, senang. Orang jahat tak ada, penjara tak ada. Jadi orang Ta'ala pun macam tu juga katanya. Mampu jaga. Pasal zaman kita belakang-belakang ni jaga orang ajar akidah main kepala otak. Dia tak ambil apa yang ulama Ahlussunnah wal Jamaah dah simpulkan dengan kaedah, dengan apa dia ijma' sahabat zaman tabi'in, dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi tu tak mau pakai lah. Ada boleh i'tiqad salah-salah itu. Yang antaranya kita dah belajar dulu bab salah-salah, bab ketuhanan pun ada orang i'tiqad main-main. Bab ketuhanan dia boleh kata orang Ta'ala duk lepak kat aras, orang Ta'ala duk berehat kat aras, orang Ta'ala duk bertempat berepet puan. Kita nak jumpa ni Safar nak habis ha. Lepas bulan Safar bulan apa? Bulan Maulid. Esok jumpalah kelahi pula bab Maulid. Ada tak ada Maulidur Rasul? Nabi pun tak pernah menyebut Rasul. Ada kepala otak sengit macam ni kan. Tuan-tuan tak biasa jumpa bab tu, tak apalah tuan sengih lah. Saya biasa kelahi puan yang tak mau ni. Tak mau Maulidur Rasul ni. Bid'ah Nabi tak pernah sabut. Kau tak ngaji habis. Kau katalah bid'ah, bodoh. Saya tak boleh dengar, saya geram apa tu. Bodoh tu bukan bodoh, kafir tu. Siapa kau menafi benda yang sepatutnya kau tak boleh nafi tu. Nabi sambut tak bersedia dia. Sikit tanya tuan-tuan lah. Sikit-sikit ke Maulidur Rasul. Itu next month we will kita akan tempuh kan. We will enter that month kan. Nabi sambut tak Maulidur Rasul? Dia sambut tak hari lahir dia? Dia tak sambut lah dengan birthday, kek, buah lilin. Itu bangang. Itu cara orang putih. Itu kan cara isyarat. Nabi sambut macam mana? Dia tak pula belarak gitu. Rasulullah pernah dia ditanya, kenapa engkau puasa hari Isnin? Su'ilan Nabi SAW an saumihi yaumil Isnin. Rasulullah pernah ditanya tentang puasanya pada hari Isnin. Apa dia jawab? Tak tahu, tak bisa dengar. Dia kata sumtul Isnin, aku puasa hari Isnin li'anna al-Isnin fadzalikal yaumul ladzi wulidtu fihi atau kama qala. Isnin ni adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Boleh faham? Faham? Apa faham? Hari Isnin adalah hari Rasulullah dilahirkan. Pasal apa dia puasa Isnin? Apa maksudnya? Dia meraihkan hari kelahiran dia. Bukan tahunan tuan-tuan. Tuan-tuan berbahasa tu mingguan. Dia menyambut kelahiran dia mingguan. Macam mana pun memang Rasulullah sambut tu dengan puasa. Tapi apa dilalah dia? Ni yang kita belajar ambil pada ulama baru betul baru faham. Ada orang kepala otak sengit, dia kata apa? Itu Nabi Muhammad puasa kata dia. Nabi Muhammad tak ceramah, Nabi Muhammad tak selawat. Tampak lagi bapak bengong ni, payah kan? Bodoh. Dia tak faham apa kaedah dan istidlal daripada ulama.
Kaedah ulama kita, dia kata dah Rasulullah dia berpuasa tu kerana hari Isnin tu ialah hari lahir dia, itu isyarat menunjukkan dia meraihkan dan dia menyambut hari kelahiran dia. Sudahlah. Cuma nak sambut dengan apa? Rasulullah sambut dengan puasa. Isyarat tu dia sambut. Sudahlah. Jadi masuk sambut tu apa? Seronok, suka.